Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan ijtimah kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin pada muka surat yang ke-85, perkara yang wajib ke atas umat Islam mengetahui tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengetahui bangsanya, bondanya, ayahandanya, warna tubuhnya, hal kenabiannya, kerasulannya, tempat diputerakan, hal syariat dan perjalanannya, bilangan anak dan isterinya, dan juga nama-nama mereka. Perkara wajib yang kita ketahui seterusnya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah yang pertamanya mengetahui keturunan penghulu kita, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berasal daripada namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim ataupun Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu dia. Kita ingat Muhammad bin Abdullah ya. Tu pun kadang-kadang lupa nama. Sampai begitu kena ingat. Sampai di sini sajalah yang wajib diketahui. Jadi kita ulang balik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firhin bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah keturunan yang wajib kita ingat daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada bondanya pula, iaitu Siti Aminah binti Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Hakim ataupun kita sebut tadi Kilab. Maka pertembungan di antara keluarga Nabi dengan keluarga sebelah ibunya, keluarga sebelah ayah Nabi dengan keluarga sebelah ibu Nabi bertemu pada Kilab ataupun bertemu kepada Hakim. Itu maknanya kita nak sebut apa? Sayyidatina binti Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab ataupun bin Hakim. Jadi Nabi Muhammad pun gitu juga. Sampai kepada satu tempat bin Qusay bin Kilab. Maka mungkin kita sebut satu moyang ke atas pada moyang nyut dan nyet, kita tak tahu. Jadi pertemuannya di situ. Ya asalnya. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada waktu subuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 571. Sekarang tahun 2011. Jadi tuan-tuan tolaklah 2011 tolak 571. Dah berapa ribu tahun lah Nabi Muhammad itu wujud. Nabi Muhammad lahir pada waktu subuh 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 571 berkeadaan yatim. Anak yatim. Sebab pada masa itu isteri kepada mak kepada Nabi ini iaitu Siti Aminah mengandung, dan pada masa itulah bapa Rasulullah meninggal dunia di dalam kandungan. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan ni anak yatim, tuan-tuan diuji jadi anak yatim, sekurang-kurangnya kita kenal bapa kita.
Sebab bapak kita meninggal umur 6 tahun, 8 tahun, kita sempat pegang. Bapak kita sempat pegang kita. Tapi Nabi Muhammad tak sempat. Dia tak pernah tengok Nabi tak pernah tengok bapak dia. Saya pun macam tu Ustaz. Mak saya mengandung, bapak saya mati. Saya pun lebih kurang macam tu juga, tak sempat tengok. Betul, kamu tak sempat tengok. Tapi kamu sempat tengok gambar bapak kamu. Mak kamu tunjuk, inilah gambar ayah kamu. Nabi Muhammad nak tunjuk gambar apa? Masa tu mana ada kedai gambar itu? Masa tu mana ada kamera itu? Sekarang bapak kita ambil gambar tu sanding dengan mak kita atas pelamin. Tu ambil gambar, duk potong kek, duk belah kek, suap nasi, suap kek kat mulut mak. Bila kita dah besar, mak boleh tunjuk, inilah bapak kamu, dia lah. Waktu kamu mengandung, waktu mak mengandungkan kamu, bapak kamu mati, inilah bapak kamu. Kita boleh tengok, oh ini bapak aku. Tapi Nabi Muhammad mana ada tengok gambar bapak dia? Sebab tak ada gambar. Maknanya teruknya yatim Nabi Muhammad. Dahsyatnya ujian yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Dan di Mekah itulah dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Istimewa sungguh usia angka 40. Tetapi tuan ingat, tidak ada apa-apa pada perkataan 40 ataupun pada angka 40. Walaupun selalu disebut 40. Orang yang minum arak tak diterima ibadahnya 40 hari. Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi umurnya 40 tahun. Umat Nabi Musa disesatkan di gurun Tir 40 tahun. Semua 40 tahun. Semua 40 hari, 40 hari. Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya menghadap 30 hari. Tapi Nabi Musa minta dia extendkan hari, akhirnya jadi 40 hari. Menghadap Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Nak dapat kitab Taurat. Nak dapat ajaran daripada Allah Ta'ala. 40 hari juga. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan Nun 40 hari juga. Jadi angka 40. Kita begitu juga. Kita berada dalam rahim ibu kita. Dalam bentuk benih. Benih itu 40 hari. Lepas tu dalam bentuk darah, segumpal darah 40 hari. Dalam bentuk segumpal daging pun 40 hari itu. Jadi angka 40 ni banyak. Tetapi saya nak jelaskan di sini bahawa tidak ada apa istimewa dengan angka 40. Jangan kalau pula anggap bahawa 40 ni mesti ada sesuatu yang istimewa. Tidak. Jadi jangan tuan-tuan beriktikad bahawa angka ada sesuatu kelebihan. Ya, jangan jadi macam orang lain. Angka tu ada kelebihan. Nombor 8 ada bagusnya. Nombor 4 tak bagus, nanti mati. Sampai tingkat 4 pun tak ada. Tingkat 1 ada. Tingkat 2 ada. Tingkat 3 ada. Tingkat 4 tak ada. Kita duduk cari mana tingkat 4. Nanti kali dia tukar nombor 3 B. Lepas tu baru nombor 5. Punya tak mau dengan nombor 4. Jadi jangan orang Islam mempunyai i'tiqad bahawa ada pengaruh-pengaruh. Tetapi Nabi sebut apa? Manusia itu kehidupannya bermula pada angka 40 tahun. Hadis itu Nabi dah sebut. Kematangan kita, usia kita pada angka 40 tahun. Diambil oleh orang putih. Orang putih pun kata kehidupan bermula pada angka 40 tahun. Sebenarnya ada hadis yang menceritakan 40 tahun kalau tak berubah lagi, banyaklah masalah dia. Kalau umur 40 tahun tak semayang, khusyuk lagi, ada masalah dalam semayang. Sepatutnya umur 40 jadi matang. Umur 40 jadi orang yang berfikiran panjang. Umur 40 jadi orang yang lebih penyabar. Tapi kalau umur 40 ke atas lagi teruk perangai, tak berubah juga perangai, insya-Allah tak berubah lagi. Baik, kemudian Nabi tinggal di Madinatul Munawwarah selama 10 tahun. Di Madinah itu jugalah Nabi SAW wafat ketika baginda berusia 63 tahun di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi wafat ketika usia 63 tahun. Seperti mana yang Nabi sebut. Umur umat aku kebanyakannya 60 hingga 70. Nabi sendiri pun usia 63. Jadi umur Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad kebanyakan dia dalam
60 hingga 70 sahaja. Lebih daripada itu, subsidi daripada Allah Ta'ala. Perwatakan beliau adalah sederhana. Tak tinggi, tak rendah. Tapi bila berjalan dengan orang ramai, nampak macam Nabi yang paling tinggi. Tapi orang dia tak tinggi dan tak rendah. Perwatakan dia sederhana. Berperangai baik. Bila orang bercakap, dia diam. Dia takkan menyampuk bila orang bercakap. Kalau perempuan tu bercakap lama-lama, Nabi diam, Nabi lima. Walaupun makcik tu bercakap, makcik tu lama bercakap, Nabi diam. Sampailah makcik tu habis cakap. Perangai dia baik. Yang inilah yang kalah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Manusia ni kalah dengan Nabi Muhammad sebab apa? Sebab akhlak. Khuluqin azim. Akhlak yang besar. Orang Yahudi kalah dengan Nabi pasal apa? Pasal akhlak. Kafir Quraisy kalah dengan Nabi pasal apa? Pasal akhlak. Tak boleh buat apa. Sebut Nabi Muhammad, dia amanah. Orang kafir sendiri pun tak boleh amanah macam Nabi Muhammad. Bila sebut Nabi Muhammad ni, Nabi sentiasa senyum pada orang. Orang kafir sendiri pun tak pernah senyum macam Nabi senyum. Nabi ni tolong orang susah. Nabi tolong angkat barang makcik. Makcik tu Nabi tak kenal pun, makcik tolong angkat barang dia. Yang ni orang tak boleh lawan Nabi. Jadi kalau kita ni tuan-tuan, nak jadi orang yang hebat, nak jadi orang ikut kita, orang sayang pada kita, tolong berperangai baik macam Nabi. Liutam 5 makarimul akhlak. Ditunjukkan kepada kita akhlak yang baik. Berkali-kali dalam hadis Nabi sebut, siapa dia orang yang akhlak? Siapa dia orang Islam terbaik? Nabi sebut, orang Islam yang paling akhlak, itulah yang paling baik. Orang Islam yang paling baik dengan isteri dan anak-anaknya, itulah orang Islam paling baik. Nabi ditanya lagi, man khairul Islam? Siapakah Islam yang terbaik? Nabi kata, orang Islam yang terbaik ialah orang tut'imut ta'am, kalau kamu bagi makan kepada orang. Yang keduanya, wa taqra'as salam, kamu bagi salam pada orang. Ini dia dipanggil sebagai akhlak. Di tuan-tuan, banyak orang sekarang belajar agama, nak pada agama, tapi tidak ada akhlak. Tu macam mana nak jadi orang ikut kita? Kita ni kalau jahat, akhlak bagus pun orang ikut. Walaupun kita jahat, tapi kita buat perangai baik, orang ikut kita. Walaupun sebenarnya kita jahat, kita berselindung di sebalik akhlak. Apatah lagi kalau kita ni orang baik. Apatah lagi kalau kita ni orang yang lurus. Kalau kita berakhlak yang baik, insya-Allah Allah sayang pada kita. Menantu yang baik, mak bapak mertua sayang jika dia berakhlak. Pemimpin yang orang sayang jika dia berakhlak. Ustaz yang baik kalau ustaz tu berakhlak. Tapi kalau tuan-tuan di sini mempunyai niat yang baik, tetapi akhlak buruk, tetap orang tolak. Orang takkan nilai. Orang nilai nombor 1 daripada akhlak. Nombor 3, Nabi mempunyai kelebihan. Kelebihan Nabi itu apa? Nabi mempunyai kebijaksanaan. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab Nabi yang lain, mata Nabi itu besar. Bulat mata Nabi yang hitam itu besar. Tengok dia. Daripada situ orang nampak dah, Nabi ni orang yang cerdik. Dahinya luas. Daripada situ nampaknya Nabi ni orang yang bijak. Rambut ni ikat, dadanya bidang, badannya tegak, berbulu dadanya. Ini orang yang dinilaikan habis-habis. Kebanyakan hadis yang menilaikan bentuk badan Nabi Muhammad datangnya daripada pembantu kanan Nabi Muhammad yang duduk di rumah Nabi, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia yang cerita perihal Nabi. Peluk Nabi lebih wangi daripada kasturi. Sehingga sahabat-sahabat ambil botol. Anas bin Malik kata dia ambil botol, dia kutip peluk Nabi Muhammad ketika Nabi sedang tidur. Mereka tidur bukannya ada kipas ekor macam kita. Tidur tengah panas, berpeluh-peluh tidurnya. Dikutipnya peluh-peluh. Sebab peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Jadi tuan-tuan bayang tengok, kalau kita tidur, siapa yang nak kutip peluh itu? Siapa yang nak kutip? Cicit. Siapa yang nak kutip peluh itu? Isteri kita sendiri pun tak mahu. Tak mahu. Peluh.
Petang ni hari Sabtu kan, petang Sabtu ni kita hembuskan. Saya lama tak tengok, tak ada masa. Dulu-dulu saya tengok waktu muda-muda kecil-kecil. Saya perhati, saya hembuskan. Asal dia menyanyi, dia menari. Heroin perempuan dia mesti ketiak basah. Tak percaya tuan-tuan balikkan tengok. Mesti ketiak tu. Basah sepol. Pengaruh dia tak nampak. Tuji dekam, doi jenak sana. Biar hotel di mana senam. Lagi dia angkat tangan, koyok ni. Basah ketiak. Berketiak basah. Nabi Muhammad tak ada penyakit. Ini kelebihan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peluhnya wangi. Lebih wangi daripada kasturi. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Walaupun Nabi buat kerja, walaupun Nabi berniaga, walaupun Nabi pergi perang, tapi tangan Nabi bila bersalam dengan orang dengan penuh kelembutan Nabi salam dengan orang. Kemudian Nabi Muhammad bersopan santun. Nabi bersopan santun daripada anak kecil sampai orang tua. Nabi Muhammad jadi kuda kepada cucu-cucunya. Cucu Nabi naik kuda. Kudanya ialah Rasulullah. Cucu Nabi naik jalan. Datang Sayyidina Umar. Tengok Nabi Muhammad sedang jadi kuda. Cucu duduk atas belakang Nabi. Untunglah cucu-cucu ni, budak-budak ni naik kuda yang paling baik sekali. Kata apa? Kata Nabi sopan. Dengan budak bersopan. Nabi semayang, budak-budak lalu di bawah. Cucu Nabi. Nabi Muhammad baca khutbah. Cucu naik mimbar. Nabi ambil cucu dia, Nabi pegang sambil baca khutbah. Masya-Allah. Ni hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersopan santun. Nabi Muhammad bila duduk di rumah, dia ada satu tempat duduk. Bantal dia terbuat daripada kulit kambing. Tempat tu Nabi saja yang duduk. Tetapi bila ada tetamu sampai di rumah Nabi, tempat itulah Nabi bagi orang duduk. Tetamu kata, ya Rasulullah, ini tempat kamu duduk. Rasulullah dah duduk. Kata Nabi Muhammad, aku dah selalu duduk dah. Kamu tetamu, kamulah yang duduk. Mulia Nabi dipanggil sebagai khuluqin azim, akhlak yang terbaik sekali. Mulia lagi pemurah, berani, memiliki tingkah laku yang paling baik, benar dan amanah, dan tanpa ada sebarang kejahatan dan cacat celah dalam kelakuannya. Dan warna kulit beliau ialah putih kulit. Nabi Muhammad berjalannya pantas. Dia bukan berjalan lembut lembai, lain lembek-lembek macam kita. Nabi berjalan tegak. Tegak berjalan. Tapak Nabi itu berderak-derak bila berjalan. Bila berjalan Nabi ke hadapan badan Nabi. Ini cara Nabi berjalan. Cara Nabi berjalan kalau dia melaju macam ni, kalau dia slow macam ni. Semuanya sahabat-sahabat Nabi tulis. Ceritakan janggut Nabi lagu mana. Bulu kening Nabi tebal, bersambung di antara bulu kening Nabi. Rambut Nabi lurus. Rambut Nabi bukannya di tepi ni nipis, belah sini nipis, atas tebal. Tak, rambut Nabi semuanya tebal serentak. Ini bentuk Nabi. Sebab ada orang yang buat rambut panjang, tapi nipis di tepi. Di atas ni saja dia tebal. Ini bukan sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah rambut tebal, ikat dan hanya jatuh di atas bahu. Rambutnya jatuh di atas bahu panjang. Jadi boleh tuan-tuan simpan rambut panjang. Atas bahu saja. Jangan lebih daripada bahu. Dan Nabi memakai pakaian yang cantik, yang tegak. Satu hari Nabi Muhammad memakai pakaian jubah berwarna merah. Selendangnya warna putih. Rambutnya ikat. Jalan datang semayang. Daripada jauh nampak bercahaya baju Nabi. Jadi jangan tuan-tuan kata Nabi tak pakai baju merah. Ada satu hadis Nabi memakai baju merah. Jubah merah. Ada Nabi pakai. Demikianlah yang disebutkan dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditafsirkan oleh Fiqhul Lughah, iaitu kesalahan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Bajuri dalam kitab Syama'il. Segala keelokan manusia bersatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Segala keelokan manusia ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala keelokan. Tuan-tuan dulu dengar nama orang pemain badminton di Indonesia, nama dia Taufik Hidayat. Pengulas-pengulas sokan kata, pada Taufik Hidayat itu ada smash yang kencang macam Lee Sun Ki. Ada backdrop yang bagus macam Punch Gunawan. Ada ketahanan yang kuat macam Roger Ho. Semua pemain-pemain yang baik letak pada Taufik Hidayat. Punya hebat pujian untuk Taufik Hidayat. Sekarang di mana lebuh, tak harap lebuh. Itu kehebatan pemain dunia. Semua yang diletakkan pada Taufik Hidayat, dirangkumkan sekali. Tetapi Nabi Muhammad lain. Kehebatan seluruh manusia. Kalau tuan-tuan di sini pemurah, Nabi Muhammad lagi pemurah. Dan Nabi Muhammad pemurah sangat-sangat di dalam bulan Ramadan. Sekarang Nabi pemurah. Masuk bulan Ramadan, lagi Nabi pemurah. Ini sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling lemah lembut. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan paling lemah lembut pada isteri, Nabi Muhammad lagi lemah lembut dengan isteri. Nabi Muhammad tak pernah sengking, penampak, tak pernah jerekah, tak pernah buat benda-benda yang tak elok pada isteri Nabi. Dia tak pernah menipu, dia tak pernah bohong. Nabi Muhammad memberikan keadilan pada isteri-isterinya. Orangnya bagus, dia sabar. Satu hari Nabi Muhammad balik ke rumah Siti Aisyah. Giliran isteri yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ni, dia kurang mahir di dalam bab masak memasak. Tetapi mahir dalam bab jahit menjahit. Bab nak buat prostis ke, nak buat apa benda ke, serah pada Siti Aisyah. Buat nak jahit baju, jahit langsing, Siti Aisyah pakar. Tapi bab masak memasak dia kurang pakar. Jadi isteri-isteri Nabi lain tahu Nabi Muhammad kalau balik rumah Aisyah, makanan dia tak apa. Tapi Siti Aisyah ni bagus. Walaupun dia tak mahir masak, dia cuba juga nak masak pada Rasulullah. Nak masak, satu hari dia masak sup kepada Rasulullah. Rasulullah datanglah, saya buat sup ni, cepat makan. Rasulullah pun bismillah, makan-makan mati. Ada Rasulullah malam. Rasulullah kata, Syah, mai makan sekejap. Lama dah aku tak makan dengan kamu ni, mai makan mai. Siti Aisyah pun makan, minum sup, dihirup di sup masih. Siti Aisyah pun ketawa, kata maaf Rasulullah. Nanti saya order lain dia masin pula saya. Mana ada Rasulullah? Timbang. Mai kamu. Dia ambil kepala isteri dia, mau benar yang ada mangkuk tu ada. Tak ada tuan-tuan. Rasulullah suruh dia rasa. Aisyah gelap, Nabi pun gelap. Aisyah bawa ke dapur, di ordernya lain sebab terlebih gelap. Hebatnya Rasulullah. Siti Aisyah ni tak ada kata dia kurang lah. Bila dia nak masak, dia ulir makanan untuk Rasulullah. Tiba-tiba datang Syariah, isteri Nabi yang lain. Pembantu isteri yang lain datang. Isteri Nabi hantar makanan kepada Nabi, kepada rumah Aisyah, yang mana pada masa itu giliran dia tengah bermasak untuk suami dia. Tiba-tiba madunya datang hantar makanan. Tercabar. Umairah, ni ada makanan daripada madu kamu ni, rezeki kita lah. Rasulullah tengah terpegang pinggan tu, Siti Aisyah tampar pinggan tu, terabur macam tu. Biasalah kalau tuan-tuan, isteri tuan-tuan cemburu tu biasa tu. Isteri Nabi mencemburu. Nabi marah, ada Nabi penumbuh di Siti Aisyah? Tidak. Dah lama Siti Aisyah dah reda, Nabi kata, wahai Umairah, nanti gantikan balik pinggan yang kamu bagi pecah. Itu saja Nabi cakap. Ini dipanggil sebagai syama'il, kesempurnaan kepada Nabi Muhammad. Segala kebaikan, penyabar, Nabi Muhammad lagi sabar. Penyayang, Nabi Muhammad pun insan penyayang.
Nabi Muhammad seorang yang tenang, lagi dia tenang. Tuan-tuan di sini seorang pemaaf, Nabi Muhammad lagi pemaaf. Segala kebaikan manusia letaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah seluruh manusia akan meletakkan Nabi Muhammad nombor satu sebagai orang yang paling berhemah dalam dunia. Walaupun orang-orang Kristian, dia tetap cakap Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung sekali. Putera Nabi kita, anak laki-laki Nabi kita, ada 3 orang sahaja. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Anak Nabi ada 3 orang. Pertama, namanya Qasim. Meninggal ketika berusia 2 tahun. Yang kedua, anak Nabi yang laki-laki ialah Abdullah. Anak Nabi yang ke-6 dipanggil sebagai Talib, pun masih kecil. Qasim dan Abdullah dilahirkan oleh Khadijah. Seorang lagi anak laki-laki, Ibrahim, iaitu anak yang ke-7. Namanya ialah Ibrahim. Maknya ialah Mariatul Qibtiyah. Jadi anak Nabi ada 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim semuanya mati kecil-kecil. Saya dah buat lagu dah. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. 3 dia mati kecil. Baik. Anak Nabi yang perempuan ada 4. Ada 4 orang. Semuanya dilahirkan oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi ketika dia berusia 40 tahun. Daripada Khadijah dapat 6 orang anak. Kalau kahwin umur 40 tahun dapat 6 orang anak, maknanya Siti Khadijah mendapat anak pada usia 40-an. Daripada usia 40-an dapat anak. Kalau kata selang setahun, setahun seorang, 41, 42, 43, 44, 45. Masih lagi melahirkan anak untuk Nabi SAW. Tidak pula anak-anak Nabi ini dapat sindrom Down. Ada daripada dapat sindrom Down. Tak ada apa. Jadi janganlah kita kata, kalau kita ni beranak di usia 40-an, risiko nak dapat Down syndrome sangat cerah. Bila kita sebut sindrom Down, memang Down lah kita. Kita yang tak sebut, takut cacat. Bila Allah makbulkan doa, dapat. Cuba jangan sebut benda itu. Jangan duk tengok benda-benda itu. Saya dah pesan pada tuan-tuan banyak kali dah. Bila isteri mengandung, tengoklah yang baik-baik. Janganlah tengok National Geographic. Walaupun bagus National Geographic, kadang-kadang hati isteri yang mengandung, dia terlepas cakap. Ya Allah, abang, comelnya, anak kandung bangkan. Allah makbulkan. Lahir-lahir tengok. Rasa macam mana tengok anak kita dibuahkan. Tapi di mana ni? Apa ingat National Geographic? Jadi tolong hati-hati. Tengok benda yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang lawa-lawa. Baik. Nombor 1 anak perempuan dia bernama Siti Khadijah. Baginda Siti Khadijah adalah anak nombor 2. Anak nombor 1 ialah Qasim. Anak nombor 2 nama dia Zainab. Maknanya anak sulung perempuan. Namanya Zainab. Berkahwin dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Al-As. Anak perempuan Nabi yang pertama namanya Zainab. Tapi dalam keluarga dia ni anak kedua. Sebab anak sulung Qasim. Tapi dalam bab perempuan dia adalah sulung. Kahwin dengan suami namanya Al-As. Kemudian diikuti oleh anak perempuan yang ketiga. Sayyidatina Ruqayyah bersuamikan Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah yang bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Dan yang keempat, Sayyidatina Ummi Kulthum dikahwinkan dengan Sayyidina Utsman sekali lagi. Jadi anak Nabi yang perempuan ada 4 orang, campur dengan 3 laki-laki ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi tuan-tuan buat adalah bentuk lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Baru senang ikut. Kita tu kalau buat dalam menyanyi, insya-Allah senang dapat. Kalau saja nak hafal 3 laki, 4 perempuan, 3 laki, 4 perempuan. Susah nak hafal. Tepak batu, 4 laki-laki, 3 perempuan. Betul tukar. Asalnya tersepak batu je jadi. Hilang habis tuan. Sebab tu kita kena cari jalan. Kena cari jalan. Pendidikan pun kena berubah. Budak-budak yang kecil-kecil macam adik-adik kita hadap lari tu, nak bagi mereka tu faham, kena banyak menyanyi. Itu cara dia. Sebab budak-budak suka menyanyi. Kita belajar membaca Al-Quran, tak perlu dieja, terus dibaca. Dia kena menyanyi. Buat asma husna menyanyi. Ayat-ayat ataupun surah-surah dalam Quran menyanyi. Nama-nama Nabi buat menyanyi. Baru dia ingat. Tapi kita yang tua-tua ni tak boleh buat menyanyi tu lah. Kita ada cara yang lain pula. Sebab tu pendidikan untuk sekolah rendah lain, untuk prasekolah lain, untuk remaja lain. Untuk remaja dengan cara lain. Remaja ni kena gila-gila, bukan gila. Remaja ni gila-gila. Jadi kalau kita nak dakwah kepada remaja, kena gila-gila juga. Remaja gila, dia naik motor. Maka kita pun kena dakwah naik motor. Tapi cuba tuan bayangkan Ustaz Zuhair naik motor. Rempit sekali dia. Jadi ada nak sempit Ustaz Zuhair. Tak payahlah Ustaz Zuhair buat rempit macam itu. Tetapi kita gunakan anak muda yang rajin bermotosikal. Kita boleh kumpulkan kelak rempit Al-Ridwan. Ujung minggu tak terhad buat konvoi. Buat konvoi. Minggu ni kita pergi meronda 5 buah masjid. Isi duit minyak, bagi duit minyak, ambil polis mengiring 2-3 orang, pakai helmet, pakai baju keselamatan, pusing. Berkumpul di sini jam 9 pagi. Atas motor masing-masing bagi taklimat. Kita hari ini akan ada kembar ilmu. Destinasi kita yang pertama ialah Masjid As-Sabirin. Kita akan buat ceramah sana, kita akan masak gotong royong bersihkan masjid. Siapa di sini yang nak bersihkan bola masjid, angkat tangan, semua angkat bola tangan. Maklumlah nak berenang dalam bola. Kita buat. Sekarang boleh trafik pun sampai rum. Anak muda suka-suka. Kalau boleh trafik iring dia buat. Pergi ke Masjid As-Sabirin, bersihkan masjid. Semayang zuhur berjemaah, makan nasi dalam talam. Duduk berselera dalam masjid, makan nasi dalam talam. 1 talam 3 orang. Basuh talam semua, sekarang kita bergerak pula ke Masjid Melawati, Masjid Al-Hidayah. Pergi ke sana pula, bersihkan masjid, jumpa dengan Tok Imam, semayang asar berjemaah. Sekarang destinasi kita yang ketiga, kita pergi ke Masjid Rombak pula. Orang mengiring sampai ke Rombak. Kuliah maghrib di sana, semayang isyak berjemaah di sana, makan nasi dan talam. Sekarang kita akan balik ke rumah masing-masing, kita akan buat qiyamulai di sini. Qiyamulai pula, janganlah bangun pukul 3 pagi, letih. Tuan-tuan bangun pukul 3 pagi, betul buat qiyamulai. Yalah, nak bayar takbir lama lah. Masa bayar takbir pukul 3. Ringankan ibadat, jangan bagi susah. Cuba kita buat ibadat bagi senang. Kita buat semayang takbir, selepas semayang isyak, habis semayang isyak pukul 9, terus kita buat semayang takbir. Habis pukul 10, tidurlah, tidur. Pukul 5 dah tidur. Pukul 5 bangun tahajud. Tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, taubah 2 rakaat, witir 3 rakaat. Kemudian masuk semayang subuh, terus semayang subuh. Taklah mengantuk. Yang sekarang ni kita ni dah lah budak tu baru sampai masjid. Dah lah baru nak semayang. Pergi suruh bangun pukul 2.30. Pergi mandi tu nak semayang. Kawan tu gagal tu ya semayang semua. Subhanallah. Minggu depan tak datang dah.
Sebab kita buat dalam bentuk yang memberatkan. Dia kena buat dalam bentuk ibadat ini. Nafsu tak suka. Saya hafal daripada tuan-tuan. Ibadat, nafsu tak suka. Yang nafsu suka, maksiat. Maksiat ni kalau pukul 3 membangun-bangun. Baik, nafsu suka. Oi, bangun. Projek, bagi semua. Dia tak kira apa. Bangun ni. Ulang tahun. Sambutan tahun baru ni. Bangun. Tak tidur. Berkumpul untuk 7 malam. 7 pagi duduk di bandar lagi. 7 petang sampai 7 pagi. Tak balik. Tidur di bandar. Yang mulai. Sebab apa? Tahun baru. Tak letih. Tapi kalau buat perhimpunan. Yang mulai 7 petang dan 7 pagi. 12 tahun. Betul lewat orang balik. Sebab apa? Sebab nafsu ibadat. Nafsu pada ibadat. Nafsu benci. Nafsu pada maksiat nombor 1. Jadi untuk ibadat ini kita kena benda yang menyeronokkan. Salah satu cara nak menyeronokkan ibadat supaya tidak boring ialah buat ibadat itu sedikit-sedikit tetapi kerap-kerap. Jangan buat ibadat banyak-banyak, lama-lama. Lepas tu tahun depan baru buat pula. Itu kena ubah. Supaya saya kata apa? Kuliah kita ni duk bersila dalam lama letih juga. Saya tak apa ada pusing. Boleh saya pusing-pusing, boleh saya ronda-ronda. Tuan-tuan nak pusing tak mana? Duk bersila dalam saya, cuba pusing ni. Oh, kata gila. Gila ke apa-apa. Sebab tu saya kata tak sampai satu masa. Kuliah macam ni, kalau 2 jam macam ni punya kuliah, kena buat di dalam dewan. Buh meja, buh kursi, buh ekor. Sampai senang tuan-tuan menulis. Supaya bawa masa sekolah. Ada pula waktu rehat. Tengah jam rehat. Pergi beli barang. Pergi roda makan cendol ke apa. Ada pula buat jauh kutiau pula. Barulah dia di Solo. Tuan-tuan boleh pergi ke Masjid An-Nasriyah setiap hari. Mereka punya program pukul 9 pagi sampai pukul 12. Yang bercakap saya seorang 3 jam. 3 jam cakap. Daripada 200 orang naik 400 orang. Naik 2000 orang. Lo ni satu masjid penuh. Penuh tuan-tuan. Yang meniaga ni dah macam kedai. Hak meniaga ayam. Macam pasar tu. Potong ayam. Pumpang. Dan jadi macam masjid dekat. Baru orang akan rasa seronok. Sebab apa? Sebab kita buat satu benda ibadat yang nafsu kita didik nafsu supaya menyukai ibadat. Jadi kita kena buat satu pembaharuan dan sebagainya. Kalau kita berada pada statik yang lama-lama ibadat, dia akan jadi tak seronok. Salah satu cara yang kedua bagi nak seronok ibadat supaya nafsu tunduk ialah dengan kahwin. Kahwin itu menyeronokkan ibadat. Jadi yang mana belum kahwin. Melainkan pelajar kafir duduk dia. Belum sampai masa lagi. Dengan apa pun sibuk nak nikah pula. Umur 14 tahun cari power lah. Yang mana ada sampai masa untuk kahwin ni, akak-akak abang-abang ni kahwin. Bila kita datang belajar, 2 dengan suami isteri, seronok sangat. Abang, lepas habis ni kita makan lah. Kita makan yang kampung abang yang okey. Nampak seronok. Abang, lepas ada mengaji ni kita pergi Giant tak? Okey. Seronok lah. Seronok. Kalau isteri tak nak belajar, jom malam ni petang, pagi ni tak kaji mengajar ni, jom. Si Ar-Ridwan. Tak nak lah kan, jemu. Tak kaji pun kata ke orang ni, detik lah. Tak sebab apa, lepas kelas pengajar dia, abang nak pergi Giant. Kalau kamu tak nak ikut, tak apalah. Okey, ikut. Nampak tuan-tuan? Itulah cara dia. Umpan dia dengan rasuah Giant dulu. InsyaAllah ikut. Rupanya budak-budak. Dia balik adik, kita pergi mengaji. Pergi dengan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim yang dalam TV tu. Jom. Lepas tu ayah bawa adik-adik, anak-anak pergi zoo. Itulah cara. Tuan-tuan tak boleh letakkan anak kecil tuan-tuan. Duk cukup ni. Cubit pohon dia kalau dia bising. Jadi bising dia pohon dia cubit pohon anak dia. Dah nama budak bising. Bapak pun bising, siapa budak?
Baru kita kena cari. Kalau di supermarket, di KFC pun ada satu tempat untuk budak-budak main. Di McDonald pun ada satu tempat untuk budak-budak main. Di supermarket yang besar-besar pun ada satu tempat untuk budak-budak main. Kenapa di masjid tidak ada satu tempat untuk budak-budak main? Biar mak belajar, biar bapak belajar. Sediakan satu tempat permainan di situ. Ada papan sedut, ada papan luncur, ada papan luncur, buat dia semai. Pilih mak mengaji. Ada seorang pula pemantau untuk tengok budak-budak. Ada. Tapi ada pula buat-buat yang jahat. Dia nak pergi Tesco, payah bawa budak. Dia hantar anak-anak dia dekat tempat itu. Biasalah makcik nak mengaji kejap. Padahal bukan mengaji pun dia naik kereta dia pergi beli barang. Ini pun ada juga. Tapi dah sampai dah tahap tuan-tuan. Kena ada macam itu. Barulah orang tak jemur. Sekarang budak-budak jemur ke masjid pasal apa? Nak berlari untuk imam marah. Nak bising untuk siap sikit. Budak kecil umur 3 tahun tu saya sikit. Ni apa ni? Orang Jepun ke apa? Budak semua takut. Teriak tu marah. Dia pergi masjid. Bawa dia pergi masjid. Jadi kita tak buat sesuatu yang menyeronokkan dia. Nafsu dia tak suka. Bagi orang perempuan yang uzur, mereka pun nak datang. Mereka pun nak datang. Buatkan satu bilik khas. Di bawah. Kamera ni sambung wire sampai ke CCTV sana. Sampai ke monitor skrin di sana. Jadi orang uzur boleh duduk belajar. Mereka pun nak belajar juga. Tetapi sekarang bila uzur tak boleh datang. Tak datang ke semalam tak kazin. Ya ke? Kamu boleh tu ustaz tu uzur. Ada ustaz kazin dia menguzur. Buat macam mana timing macam itu? Uzur. Dia pun nak datang. Cuba sediakan satu tempat khas untuk mereka. Semualah yang saya sebut pada bulan lepas. Anak-anak remaja pun nak datang. Tapi dia tak nampak masjid ini sebagai tempat untuk dia belajar. Maka demikian kita kena pergi ke tempat mereka. Buat ceramah di tempat mereka. Kita kena pergi. Baru ni saya buat di stadium di Kedah. Khas untuk belia. Beribu-ribu belia datang. Penganjur kata, Ustaz kami jangkakan 5,000 orang. Kursi kami sediakan 3,000 lebih. Tak cukup Ustaz. Duk pikul lagi kursi. Beribu manusia datang. Majoritinya belia. Yang bertocam, yang bertua pendek. Yang berrantai, yang berhelmet, yang bawa maut. Semua datang. Jadi kita kena sampai dah pada satu tahap pergi ke tempat mereka. Supaya mereka faham apa itu Islam. Tak boleh dah Islam berada di dalam masjid semata-mata. Kuliah hanya dalam masjid saja tak boleh. Kita kena keluar, bawa produk itu keluar. Bawa produk hiburan Islam keluar. Bawa produk kehidupan secara Islam keluar daripada masjid. Supaya orang nampak apa itu Islam. Tak boleh dah nak buat pertandingan tahfiz Al-Quran dekat dengan dewan. Tuan-tuan dijemput hadir untuk menyaksikan pertandingan tahfiz Al-Quran yang akan diadakan di dewan. Tak bayar. Kita buat tahfiz, ujian tahfiz. Buat di mana? Buat di Pasaraya. Buat di Tesco. Buat pertandingan Bilal Muda. Buat di Jaya. Buat. Biar dia buat azan dalam surau, dalam Jaya. Ustaz Zuhri jadi juri. Saya suka dengan pakaian awak. Cuma pitching awak lari hari ini. Masya Allah. Dia bergemar satu Pasaraya dengan azan. Bagi hadiah yang bagus. Motor sebuah, Myvi sebuah. Lama-lama semua anak muda nak jadi azan. Sebab dia tengok kawan tu dapat Myvi. Kawan tu dapat motor keris. Naik Johan dapat motor pedang. Jadi insya-Allah. Masalah kita ni bila sebut Bilal Muda, buat kat masjid. Bila sebut Imam Muda, buat kat masjid. Ubah. Pergi buat di tempat yang mereka lepak. Lama-lama mereka pun berminat. Saya minggu lepas saya ceramah di Kerian. Di Gerian. Saya pakai baju Melayu sebab forum perdana. Duduk dekat kem radio Perak FM. Saya duduk di situ sementara tak tunggu VIP datang nak pergi forum. Datang dua anak muda, rambut warna merah sebelah, warna kuning sebelah. Seorang lagi pula rambut baju dia cacok.
Lepas, tak lepas. Dia main tanya kat saya, "Cik, borang karaoke dah?" Main tanya kat saya. Saya kata, "Karaoke apa?" "Yalah, kok ada pertandingan karaoke ni ikut belia lah." Masya Allah. Saya kata, "Tak tahu mungkin tanya berada depan." Dia pergi tanya pula, "Pakcik, ada tak borang karaoke?" "Karaoke apa? Malam ni apa karaoke kau tak kasi dulu?" Baru boleh tengok saya. 15 lagu saya nyanyi malam. Apa karaoke lah dia tak kasi. Jadi tuan-tuan, mereka nak karaoke. Tapi bagaimana karaoke yang kita nak supaya mereka ikut Islam? Boleh buat pertandingan karaoke. Buat penyanyi lagu-lagu nasyid, tak apa. Kalau tak nak lagu nasyid pun tak apa. Ambil lagu-lagu yang baik. Lagu-lagu yang baik. Lirik yang baik. Karaoke lah. Laki-laki saja. Perempuan tempat lain. Jangan buat tempat terbuka. Tak salah. Nyanyilah lagu tak ada. Begini kisahnya, nasib diriku tak mesti dilanda derita. Sembara di rantau mencari sinaran bahagia. Tak salah. Bukan salah lirik. Umpamanya bidu sebuah hanyu dihempas dipukul gelombang. Tak salah. Apa salah? Cuma kita bagaimana nak latih mereka ini supaya faham agama. Saya kalau ada duit tuan-tuan, saya buka karaoke keluarga. Karaoke keluarga Al-Barakah. Datanglah dengan cara mesti bawa CJ nikah. Bawa IC, bawa CJ nikah. Tengok. Ini isteri kamu ya, ini suami kamu ya. Okey, masuk. Arak tak ada, si arwah pun tak ada. Pergi karaoke dalam. Duduklah laki bini menyanyi. Salah. Tak salah. Apa salah nak suami isteri duduk karaoke? Duduk dua orang dalam bilik gelap, tak ada apa tengok. Mereka nak buat apa pun tak buat. Laki bini. Ni kita duduk kata haram tu masih ada jawab. Ada haram, ada diharam. Lagunya tak berjenis. Tunjukkan lagu yang berjenis. Pilihan lagu. Lagu untuk suami, lagu untuk isteri. Yang nyanyi lah. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam pikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Duduk orang lagu karaoke. Ni apa ni main tu? Apa salah? Apa jahat? Ambil lagu karaoke, dua-dua orang duit. Dengarlah sayang, lagu untukmu, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Alah, dua-dua orang. Benda dah halal. Kalau saya mana ada duit ni buat keluarga, karaoke keluarga. Datanglah, bawa sana anak cucu pun tak bawa. Jamu kacang goreng, pokok lekor itu pun tak ada. Tidak ada. Sebab manusia ni, kalau dibuat ibadah masa-masa, tidak disenangi dengan sesuatu yang menyeronokkan nafsu, lama-lama ibadah itu akan jadi mudah. Ibadah sekedar nafsu dan seronok. Macam saya ni ustaz, penceramah, 24 jam duduk ceramah. Isteri saya tak lalak nak dengar nak ceramah. Kalau saya dengan isteri saya pun nak ceramah juga macam mana tu. Tengah dia masak, saya cakap dekat dia, "Pak, Nabi SAW berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Agak-agak dia macam mana tu. Saya pergi siram ayat panas lagi. Tengok tu makan nasi dekat meja surga. Allah Ta'ala ada menyebut, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Agak-agak pusing tak ada. Tak lagi dia mandi, dia tutup pintu dia dah, buka pintu dah, dia buka apa hayabang. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Bukannya boleh macam itu 24 jam. Kadang-kadang kena bawa dia jalan, kadang-kadang kena bawa dia pergi habis jual. Barulah dia rasa seronok. Itu keedah dia. Supaya ibadat ini menjadi seronok. Serupalah dalam nasi, dalam kuliah tuan-tuan. Kuliah kita, khutbah kita tak boleh nasi. Khutbah kita tak boleh nasi. Khutbah apa kata? Sebelum khutbah bermula, pukul 12.30 tengah hari, pihak masjid menunjukkan gambar dekat skrin. Tunjukkan skrin. Gambar bagaimana tsunami berlaku.
gambar bagaimana kekejaman Israel, kekejaman Amerika. Tiap minggu dia tunjuk gambar. Saya rasa pukul 12 tengah hari penuh lah. Minggu depan buat promo lah. Minggu depan kita akan tunjukkan pula penemuan-penemuan yang pelik-pelik, penemuan-penemuan manusia yang pelik-pelik dalam dunia. Tunjukkan manusia hak kepala dua, manusia hak kaki empat. Tunjukkan bersyukurnya kita Allah Ta'ala jadikan kita disempurna. Minggu depan budak-budak sekolah semua masuk dalam masjid. Tak ada siapa lewat di luar sebab nak tengok gambar. Habis aja gambar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumaat pun dia lakukan azan. Ini perubahan yang kita kena buat. Kita tak boleh berada pada statik. Kita kena naikkan keseronokan untuk beribadah. Naikkan keseronokan untuk mendengar kuliah agama. Baik. Isteri-isteri Nabi menurut ittifaq ulama 11 orang. Ada yang kata 7, ada yang kata 9. Tetapi ittifaq ulama kata 11. 4 berbangsa Quraisy. 4 isteri Nabi berbangsa Quraisy. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ramlah binti Abu Sufyan, Hindun binti Umayyah, Sayyidatina Saudah binti Sum'ah. Sebutan dia ialah Saudah, bukan Saudah. Saudah isteri Nabi. Isteri Nabi yang Arab ada 4. Khadijah, Aisyah, kemudian apa nama Hafsah, Ramlah, Hindun dan Saudah. Bukan Saudah, Saudah. Nah, 4 daripadanya pula berbangsa Arab tetapi bukan Quraisy. Zainab binti Jahshin, Maimunah binti Al-Harith, Zainab binti Khilaliyah dan Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith, dan seorang isteri Nabi daripada bangsa Israel Yahudi yaitu Sayyidatina Safiyah binti Huyai daripada Bani Nadir. Jadi jumlahnya ialah 11 orang. Okey, 11 orang isteri Nabi. Ada pula yang ditambah dia pula. Dia kata ada yang lagi 12. Iaitu Ummu Syirik, Hawla, Ghumrat, Asna, Malika, Fatimah, Aliyah, Qatilah, Sana, Syaraf, Laili dan satu perempuan daripada Bani Abbas. Tapi mereka bukanlah yang jadi terkenal. Yang terkenal ialah 11 yang kita kena ingat tadi. Pertama, Khadijah. Kedua, Aisyah. Ketiga, Habibah. Hafsah ketiga. Keempat, Ramlah ataupun Habibah. Kelima, Saudah. Keenam, ialah Hindun. Ketujuh, Zainab. Ke-8, Maimunah. Ke-9, Zainab. Ke-10, Sayyidatina Juwairiyah. Dan ke-11, Safiyah binti Huyai. 2 isteri Nabi wafat sebelum Nabi wafat, iaitu isteri Nabi yang bernama Khadijah dan Zainab. Khadijah mati sebelum Nabi wafat dan Zainab dipanggil sebagai Ummul Masakin, ibu kepada segala orang miskin. Sebab Zainab isteri Nabi membela orang-orang miskin, maka dia mati sebelum Nabi Muhammad mati. Yang lain semuanya wafat selepas Rasulullah wafat. Dan bila Rasulullah wafat, mereka dipanggil sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada segala orang yang beriman. Yakni tidak boleh sesiapa pun berkahwin dengan bekas isteri Nabi yang ditinggalkan selepas Nabi wafat. Jadi dipanggil sebagai mak. Walaupun pada masa itu ada seorang isteri Nabi yang sangat muda, namanya Siti Aisyah, umurnya 18 tahun. 18 tahun jadi janda, anak tak ada pula. Berapa ramai yang nak pada zaman kita sekarang. Kalau kita sekarang ni umur 18 tahun, janda anak tak ada, rasanya ambil nombor, nak pergi minat.
Tetapi tak ada siapa yang menghina Siti Aisyah kerana beliau adalah mak kepada orang-orang yang beriman. Mana boleh kahwin dengan mak? Itulah dia keluarga daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ambil tahu, yang wajib kita kenali. Yang lain tak wajib. Anak bagi dia nama apa? Tak wajib. Ni putra ni kahwin dengan siapa? Tak wajib kita ambil tahu. Tapi yang itulah yang dia tahu sangat buat secara langsung. Apa kena mengenal kita dengan anak raja? Anak apa nama Puteri Dayana tu apa kena mengenal dengan kita? Siang hari, pagi petang, siang malam dia sebut. Buat secara langsung lagi, buat ulangan lagi. Buat cara apa lagi, lembang lagi apa semua. Tak ada kerja semua. Apa nak jadi dengan kita? Ya, dengan masyarakat Islam kita. Yang datang daripada barat, kita puja, kita sanjung habis-habiskan. Padahal dia tidak ada satu sumbangan pun untuk agama kita. Yang ada sumbangan untuk kita, yang ada pengajian untuk kita, yang ada memberikan kebaikan kepada kita, tak ada siapa pun ambil peduli. Kita tu agungkan benda yang tidak-tidak. Inilah media-media sekarang tuan-tuan. Yang bukan yang dibuat, akhirnya merosakkan balik kepada kita. Baik, cukup sekadar itu. Kita lihat pula kitab yang kedua, kitab Al-Mu'in Al-Mubin.